Assalamualaikum dan salam Ramadan bersama saya Fatin Syaira Rosti. Tumpuan berita, sebanyak 100 keluarga asnaf dari 8 buah kampung di daerah Gedong telah menerima sumbangan bersempena jelajah Ramadan Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sarawak 2022. Dalam pada itu, Primus Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang hadir menyempurnakan majlis penutupan program tersebut pada Sabtu mengucapkan tahniah kepada RTM Sarawak kerana telah menjayakan program itu. Katanya program seumpama itu membolehkan orang lain berkunjung serta mengenali budaya di kawasan luar bandar Sarawak. Sementara itu, Primus Sarawak turut menjelaskan berkenaan hala tuju pembangunan dan kemudahan yang perlu disediakan termasuk pembesaran lot-lot kampung baru yang akan dibangunkan di Gedong Kelab. Antara pengisian program jelajah Ramadan itu termasuk simbolik penyerahan bantuan kepada 10 wakil keluarga oleh Primus Sarawak diikuti dengan penyerahan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM466,250 kepada 21 penerima yang diwakili seorang wakil dari Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Gedong. Selain itu, turut diadakan simbolik menggaul bubur pedas bersama tetamu jemputan sebelum diagihkan kepada penduduk di kawasan itu. Pada sebelah malam pula, majlis berbuka puasa bersama Primus Sarawak telah diadakan di Masjid Al-Kautar, Gedong diikuti dengan solat jemaah maghrib. Selesai menunaikan solat fardu maghrib, Primus Sarawak bersama tetamu jemputan bersama-sama mengadakan aktiviti bertuntong pelita diikuti dengan berambeh sungkir. Turut diadakan solat isyak dan tazkirah Ramadan serta solat tarawih berjemaah bersama masyarakat setempat. Laporan seterusnya, syarikat pembinaan perlu melatih pekerja tempatan dengan kemahiran baharu bagi membolehkan Sarawak memiliki lebih ramai kumpulan pekerja pakar sendiri. Demikian tegas Timbalan Primus Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas selepas menghadiri taklimat kemajuan projek pembinaan Jambatan Bintulu Jepak di pejabat kontraktor terlibat di Bintulu pada Sabtu. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan berkata, dengan adanya tenaga kerja tempatan yang mahir, kerja-kerja penyiapan projek di negeri ini tidak memerlukan tenaga kerja asing. Sementara itu, beliau menyeru pihak berkuasa yang terlibat untuk mempercepatkan kelulusan visa bagi pekerja pakar asing yang diperlukan bagi menjayakan beberapa projek infrastruktur utama di Sarawak. Bercakap mengenai projek jambatan berkenaan pula, Timbalan Primus Sarawak itu berkata, projek bernilai RM467 juta itu dijangka siap pada 28 September 2023. Di Kuala Lumpur pula, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Ahmad Jawal Samion meluangkan masa berbuka puasa bersama kaki tangan Pejabat Perhubungan Sarawak Kuala Lumpur di Sunway Putra Hotel pada Sabtu. Sebelum berbuka puasa, warga Pejabat Perhubungan Sarawak Kuala Lumpur telah menyampaikan cenderamata kepada Dato' Ahmad Jawal Samion sebagai tanda penghargaan. Majlis tersebut juga dihadiri Pengarah Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak, Samad Junai, Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak, Dato' Dr. Chai Kin Chong, serta Pengarah Unit Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia, Dato' Ismail Muhammad Hanis. Turut hadir sama ialah Pengarah Unit Pentadbiran Sarawak Nicholas Sia, Pengarah Unit Audit Dalam Toy Yah Teo, Pengarah Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Richard Lon, Pengarah Unit Integriti dan Ombudsman Adana Jet, serta Pegawai Perhubungan Rumah Sarawak Awang Supian Awang Daud. Beralih ke perkembangan di Serian, masyarakat di kawasan Bukit Semuja diminta mematuhi prosedur operasi standard SOP Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini untuk mengelak penularan wabak COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja, John Ilus memberitahu meskipun kelonggaran diberikan bagi sambutan Aidilfitri tahun ini, namun ia bukan menjadi alasan untuk leka dan tidak mematuhi SOP. Katanya, ziarah dari rumah ke rumah juga perlu diberi penekanan kerana virus itu mudah menular dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian semasa program penyerahan bubur lambuk di Surau Darul Taqwa, Kampung Hulu Serian pada Jumaat. Dalam program sama, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 20 orang asnaf berbentuk wang tunai dan sagu hati kepada 14 peserta tadarus sumbangan JKKK Kampung Hulu Serian. Adun Bukit Semuja itu juga menyampaikan sumbangan wang tunai kepada JKP Surau Darul Taqwa dan cek kepada JKKK Kampung Hulu bagi aktiviti mengimarahkan masjid dan surau dalam kawasan Bukit Semuja.
Berita selanjutnya, program Ziarah UKAS Komuniti merupakan antara platform dalam mendekati wakil rakyat dengan masyarakat akar umbi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu, Miro Simoh berkata, aktiviti ziarah seumpamanya juga sebagai landasan mendampingi rakyat yang memerlukan bantuan. Sehubungan itu, beliau memuji usaha Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS yang menganjurkan program turun padang dan memberi sumbangan kepada masyarakat yang memerlukan. Beliau berkata demikian semasa program Ziarah UKAS Komuniti Semarak Ramadan 2022 dan Majlis Berbuka Puasa Dun Serembu di Surau Nurul Taqwa, Kampung Kranji dibau pada Jumaat. Dalam pada itu, Adun Serembu itu berkesempatan mengagihkan sebanyak 100 pek bubur lambuk kepada warga kampung berkenaan. Miro turut menyampaikan cek peruntukan kepada 2 masjid dan 4 surau dengan masing-masing berjumlah RM3,000 bagi melakukan aktiviti sepanjang bulan Ramadan. Penerima cek adalah Jawatankuasa JK Masjid Darul Iman, JK Masjid Darul Hidayah, JK Surau Nur Akmal, JK Surau Nurul Saadah, JK Surau Al-Falah dan JK Surau Nurul Taqwa. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, turun padang untuk meninjau simpang jalan utama di Sungai Labas, Batu Lapan, Sungai Mado, Sungai Lelabi dan Sungai Lemanyong, Bintango pada Jumaat. Tinjauan beliau bersama pihak Jabatan Kerja Raya JKA bahagian Serikeh dan Syarikat Cahaya Mata Sarawak CMS itu dilakukan susulan menerima aduan dari orang ramai berhubung kawasan terbabit kerap berlaku kemalangan. Hasil tinjauan mendapati terdapat simpang sangat curam dan ada yang terlalu kecil sekaligus mengundang bahaya bagi kenderaan yang ingin masuk simpang. Selain itu, air pasang kerap bertakung di simpang jalan utama Sungai Lemanyong Ekoran terdapat lubang yang turut menyukarkan penduduk setempat menggunakan jalan utama berkenaan. Sehubungan itu, Datuk Ding berharap kerjasama daripada pihak JKR dan CMS dapat menyelesaikan masalah simpang jalan tersebut agar dapat mengurangkan kes kemalangan yang tidak diingini. Beralih ke perkembangan kes COVID-19 di mana Sarawak mencatatkan 134 kes baru pada Sabtu sekaligus meningkatkan jumlah kumulatif kepada 304,708 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan memberitahu jumlah kes tersebut merangkumi 43 kes kategori 1, 90 kes kategori 2 dan 1 kes kategori 4. Kes-kes baru ini dikesan di 25 daerah di Sarawak seperti tertera. Sementara itu, JPBNS mengumumkan satu kematian yang dilaporkan pada 21 April 2022 melibatkan wanita berumur 85 tahun di Kuching. Sedikit berita sukan, pasukan Kuching City FC kembali di landasan kemenangan dalam kempen Liga Premier 2022 selepas berjaya mengatasi projek FAM MSN 4-0 pada Sabtu. Dalam aksi berlangsung di Stadium Negeri Petrajaya, penyerang import Kuching City FC, Abu Kamara meletakkan pasukannya di hadapan pada minit ke-24. Ia selepas percubaannya terbias pertahanan lawan dan menerjah ke gawang projek FAM MSN. Kuching City FC semakin selesa hasil jaringan kedua Syafizi Iqmal Mat Kirudin pada minit ke-34. Tuan rumah menggandakan asakan sebaik babak kedua bermula dan berjaya menambah jaringan menerusi Yuki Tanagawa pada minit ke-75. Wan Muhammad Faiz Wan Sulaiman melengkapkan pesta gol Kuching City FC dengan menjaringkan gol keempat pada minit ke-80. Kemenangan itu melonjakkan Kuching City FC di tangga keempat Liga dengan mengumpul 6 mata dari 3 perlawanan. Pasukan kendalian Irfan Bakti akan meneruskan kempen menentang PDRM FA di gelanggang lawan pada 28 April ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.